Sebelum kita masuk ke bab pertama, kita lihat dulu semua topik yang akan kita sentuh dalam kursus ini ya. Dalam topik pertama, kita menjawab soalan tentang mengapa kita kaji petunjuk dan kitaran ekonomi. Dalam bab 2, kita menilai pula bagaimana ekonomi berfungsi. Kita melihat bagaimana ekonomi berfungsi secara asasnya. Seterusnya pada bab ketiga, kita mengkaji perbezaan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Bab 4, kita sentuh tentang faktor yang menjadi blok binaan asas ekonomi iaitu permintaan dan penawaran. Bab 5, kita melihat peranan kerajaan dalam ekonomi menerusi bajet dan dasar fiskal negara. Keenam, kita mengkaji ukuran utama pertumbuhan ekonomi iaitu kadar pertumbuhan KDNK dan apa yang dimaksudkan dengan kemelesetan ekonomi. Dari bab 7 hingga ke 10 kita beralih kepada peranan dan kesan dasar yang ditetapkan oleh Bank Pusat Malaysia iaitu Bank Negara Malaysia. Dimulakan dengan dasar wang Bank Negara Malaysia. Bab 8 ialah mengenai bagaimana Bank Negara menetapkan bekalan wang termasuk keperluan rizab berkanun dan operasi pasaran terbuka. Dalam bab 9 kita meninjau kadar inflasi dan kesannya, dan bab 10 pula menerangkan tentang kadar faedah dan isyarat yang diberikan oleh keluk kadar hasil ataupun yield curve. Seterusnya dalam bab 11 kita menilai apa yang mempengaruhi kadar tukaran dan rizab mata wang asing. Dalam bab 12 kita menilai ekspor dan import dan imbangan pembayaran. Dalam bab 13 pula kita lihat satu lagi ukuran pertumbuhan ekonomi iaitu pendapatan negara selain daripada meninjau kadar pengangguran. Dalam bab 14 kita sentuh tentang hutang kerajaan yang menjadi isu hangat dan hutang isi rumah dan korporat. Manakala dalam bab 15 kita lihat pula indeks keyakinan pengguna dan indeks pembuatan yang mengukur sentimen pengguna dan pengeluaran, dan juga indeks pelopor yang meramalkan turning points atau puncak dan dasar aktiviti ekonomi. Pada bab 16 kita kaji pula indeks harga rumah dan jualan kereta yang turut menjadi petunjuk penting sentimen pengguna dan juga tahap perbelanjaan dalam ekonomi. Bab 17 pula kita tinjau harga minyak mentah, minyak sawit mentah dan emas, memandangkan minyak dan minyak sawit atau CPO penting bagi ekonomi Malaysia. Seterusnya bab 18 kita lihat pasaran saham dari sudut makro, dari sudut keseluruhan, iaitu paras indeks dan juga nisbah harga pendapatan atau PE ratio bagi seluruh pasaran atau pasaran secara keseluruhan. Dan bab 19 kita sentuh sikit tentang kos lepas dan juga untung luar biasa atau supernormal profit dan bagaimana ia boleh lenyap. Bab 20 dan bab terakhir ialah kita tinjau tentang kesan suasana politik dan faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi ekonomi. Di samping itu saya juga telah menyelitkan topik tambahan di tempat sesuai mengenai krisis kewangan 1997 dan 1998 ya. Dan juga krisis subprima di Amerika Syarikat akibat hutang isi rumah dan hartanah, dan mengenai quantitative easing atau pengembangan kuantitatif yang berlaku selepas krisis subprima pada tahun 2008 di Amerika Syarikat. Selain itu, saya juga menyertakan dua video penting yang saya terjemahkan ke bahasa Malaysia dengan sarikata dalam bahasa Malaysia. Satu oleh Ray Dalio mengenai cara ekonomi berfungsi, dan satu lagi ialah mengenai proses penciptaan wang oleh Khan Academy. Dan akhir sekali, memandangkan kesan wabak COVID-19 terhadap ekonomi, saya telah menambah satu bahagian tambahan mengenai COVID-19 yang telah menimbulkan kejutan besar terhadap kesihatan, kehidupan, perniagaan dan juga pelaburan.